Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadli Arifin bin Muhammad Syabli, nombor metrik B0920104332 daripada 3 BMMP. Jadi pada hari ini saya akan buat video mengenai kursus BMMP 3804 Lean Manufacturing. Jadi bersama saya sekarang ni adalah sahabat saya, iaitu nama saya Aznil bin Andang. Oke Aznil, berdasarkan pengetahuan Anda, pernahkah Anda dengar mengenai Lean Manufacturing? Tak pernah. Oh, tak pernah? Oke, jadi hari ini saya akan terangkanlah apa tu Lean Manufacturing. So, awalnya Lean Manufacturing ni adalah salah satu metodologi yang memfokuskan kepada sisa ataupun waste dalam sistem pembuatan sambil memaksimumkan productivity pada masa yang sama. Jadi pembaziran ni dapat dilihat sebagai apa saja yang pelanggan tidak percaya, memberi nilai tambah dan tidak sanggup membayarnya. Jadi ada beberapa faedah pembuatan Lean yang boleh mengurangkan kita punya masa, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan kualiti produk. Jadi dalam Lean Manufacturing ni ada beberapa waste yang diterapkan lah. Aznil pernah dengar kan pasal waste ni? Rasanya tak pernah. Waste ni adalah pembaziran lah, dalam bahasa Melayu pembaziran. Jadi di sini ada 8 jenis waste dalam Lean Manufacturing, di mana ianya disasarkan untuk dihapuskan dalam pembuatan Lean untuk meningkatkan kecekapan, mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti. Di mana 8 pembaziran itu boleh diingatkan dengan akronim downtime, iaitu DOWNTIME, iaitu defect, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion dan excess processing adalah akronim bagi 8 waste dalam Lean Manufacturing. Jadi sekarang ni saya akan terangkanlah apa maksud di sebalik akronim downtime tu, iaitu yang tadi saya cakap tu lah, defect apa semua tu. Jadi yang pertama ni defect. Defect boleh berlaku dalam pembuatan Lean apabila produk di sesuatu syarikat mempunyai kerosakan. Kita boleh nampaklah defect kerosakan. Akibatnya di sebahagian kerosakan mesti diganti atau dikemaskini sepenuhnya. Ia secara automatik akan meningkatkan kos, ketidakselesaan dan kemungkinan mempunyai masalah keselamatan. Okey, seterusnya adalah overproduction. Overproduction ni boleh berlaku dalam syarikat apabila produk ataupun persediaan di sesuatu syarikat siap dibuat tetapi tidak boleh digunakan ataupun dijual kerana kekurangan demand ataupun kekurangan pengguna di sesuatu tempat. Itu overproduction lah. Okey, seterusnya adalah waiting, iaitu kita menunggu. Ini pun salah satu pembaziran juga dalam Lean, di mana sesuatu barang ni tanpa dihantar kepada pengedar dan inventory tidak aktif disimpan di antara stesen kerja pembuatan ataupun rak dan juga di sesuatu gudang lah. Ini adalah waiting. Dan seterusnya adalah non-utilized talent, di mana pembaziran ini merujuk kepada kehilangan atau prestasi rendah keupayaan manusia dan bahan dalam proses pengeluaran. Di mana non-utilized talent ni biasanya ni orang yang tidak orang tidak kompeten lah ataupun tidak berpendidikan. Itu pun salah satu pembaziran juga lah. Bila seseorang yang tidak berbakat ni membuat satu kerja, itu akan mengakibatkan pembaziran, di mana kau akan ajar orang lagi. Jadi kita, kalau boleh kita elakkan benda tu. Seterusnya adalah transportation, iaitu pengangkutan, di mana transportation ni ditakrifkan sebagai pemindahan sesuatu barang ataupun sumber pengeluaran yang tidak cekap keluar daripada tapak pembuatan. Bila sesuatu produk tu kita hantar lambat ataupun
lori ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan transportation lambat, itu juga mengakibatkan pembaziran dari segi masa, dari segi kos. Bila kita letak barang tu di satu tempat terlalu lama, kemudian transportation lambat, itu yang akan mengakibatkan pembaziran dari segi masa. Okey, seterusnya adalah inventory. Di mana inventory ini merujuk kepada inventory yang tidak terjual, yang sedia ada untuk digunakan, serta kawasan yang terbuang dan juga kos yang telah dibelanjakan untuk inventory kerana tiada faedah kewangan segera. Di mana kalau kita menyimpan inventory kita ni terlalu lama di sesuatu gudang ataupun di mana-mana store, dia akan memakan ruang lah di situ. Dia memakan ruang. Lepas tu nanti akan ada produk-produk yang akan sampai ni, dia akan delay di situ. Jadi itu pun akan memakan masa juga. Okay. Seterusnya adalah motion. Di mana motion ni adalah satu gerakan yang meningkatkan pergerakan peralatan atau seseorang akibat daripada proses pembuatan yang tidak produktif. Dan akhir sekali daripada add waste in manufacturing ni adalah excess processing, di mana ia berlaku apabila proses mengandungi tindakan yang tidak perlu dan tidak diminta oleh klien, atau kita menambah daripada yang diorang perlukanlah. Dari yang saya terangkan sebentar tadi, adakah yang pernah Aznil ni pernah buatlah dalam kehidupan seharian? Contoh transportation ke, ataupun waiting ke, masa tu. Adakah? Pernah? Pernah. Tak pernah lagi? Pernah. Okay, jadi ini first time lah, first time dengar. Jadi untuk dalam Lean ni sebenarnya kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian sebenarnya. Di mana antara perkara yang boleh kita gunakan dalam Lean ni, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri setiap hari. Antaranya, apakah peningkatan untuk kita hari ini? Apa yang peningkatan kerja yang kita buat hari ini? Okay. Bolehkah kita buat kerja ni untuk hari ini? Lepas tu, apa yang awak kerjakan? Lepas tu, daripada 8 pembaziran tadi, add waste in manufacturing tadi, yang mana kita boleh lihat dalam kehidupan seharian kita? Lepas tu, apa proses yang boleh kita lakukan daripada 8 waste in manufacturing tadi? Lepas tu, bila kita lakukan sesuatu pekerjaan tu, adakah pekerjaan yang kita lakukan tu sempurna? Perlukah kita mengubah cara kerja kita untuk kita meningkatkan kita punya productivity, kita punya cara kerja dalam kehidupan seharian? Lepas tu, bagaimana kita mau membetulkan kita punya cara kerja tu? Dan apa yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan seharian kita untuk meningkatkanlah kita punya cara bekerja. Jadi dalam Lean Manufacturing ni sebenarnya sangatlah bagus untuk meningkatkan kita punya mutu kerja dan productivity dalam pekerjaan. Di mana saya juga mempunyai nilai trust dalam hidup saya yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian, di mana ia adalah quality berbanding quantity yang membawa kepada melakukan lebih banyak pekerjaan. Di mana jika anda menginginkan meningkatkan kualiti hidup kita ni, kita perlu dapatkan prinsip Lean dalam semua perkara yang kita lakukan. Jadi setakat ni yang saya terangkan tu Aznil boleh faham? Alhamdulillah. Jadi sekian daripada saya, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.